akan appear kita punya account name. Tak akan appear kita punya account name. Alright. So kat bawah sebelah tepi ni, sebelah option sebelah kiri ni dia ada account. So bila awak klik account, so awak tengok di bahagian account. Okay, bahagian account ni. So bahagian account ni kita sepatutnya dia tak ada tulis ni. Maksudnya tak ada tulis kita punya account name. Ataupun kat sini nampak. So tak ada kita punya nama account name. So maksudnya awak kena sign in terlebih dahulu. Okay, bagi yang belum sign in, so sila klik dekat account, kemudian klik sign in. Okay, dapat tak setakat ni? Dapat tak? Kalau dapat, tolong respon. Okay, respon tuan, dekat, ya, soalan. Kalau macam word saya yang version lama punya boleh juga kan? Version lama setakat 2016 saya tengok macam boleh lagi, macam saya tunjuk dekat skrin kan. Version 2016 masih boleh guna lagi. Tapi version 2019 365 memang boleh guna sangat-sangat lah. Yang penting dia akan ada option account kat sini. Ada tak awak punya? Ada. Okey. Tuan. Sebenarnya saya baru saja update saya punya Office ni, tapi saya tak pasti kenapa masih lagi ada 2016. Nanti saya semak lah. Okey, so sekarang bila awak tengok dekat bahagian account, awak tengok situ product information, Microsoft, subscription products, Microsoft 365 application for enterprise. So awak dapat tak yang ni? Awak ada tak yang ni? Ada tak? Semua dapat tak sampai sini? Dapat. Okey, kalau ada selain daripada Microsoft 365 apps for enterprise, maksudnya ada something wrong lah. Maksudnya awak punya version tu version yang tak sama. Okey, sebab untuk akaun yang disediakan ataupun untuk akaun PSP, so kita boleh gunakan ataupun kita ada subscription untuk Microsoft 365 apps for enterprise. Okey, so sebelum kita nak sign in, kita sign in lah. Sign in to Office. Okey, klik. Sambil tu baca sikit. Get to your document from anywhere by sign in to Office. By signing in to Office. Your experience just get better and more personalized on every device you use. Means that bila kita sign in, bila kita simpan kita punya file dalam kita punya OneDrive, kita boleh akses dokumen tu dekat mana-mana tempat asalkan ada internet. Itu kelebihan dia. Okey? So masukkanlah awak punya email. Okay, masing-masing ada email yang polis sediakan. Okey, boleh ke? Kenapa tak boleh ni? Lagi. Jangan gunakan akaun personal Okey, klik next. Okey, lepas tu masukkan password. Okey, so automatic akaun kat bahagian atas ni dia akan bertukar. Nampak? Nampak tak akaun? Nama saya, gambar saya boleh tukar gambar. Saya boleh tukar apa saja maklumat berkaitan saya. Okey, dan juga saya boleh switch my account. Okey. Lepas tu kita boleh setting kita punya account privacy. So kita nak turn on optional connected experience dan sebagainya. So boleh tukar lah. Tapi kat sini saya tak usik apa, saya biar saja. Kemudian kita boleh tukar office background. Macam saya tak set office background. So saya punya background ni dia kosong. Kalau saya nak masukkan background pun boleh.
Contohnya saya nak tukar office background calligraphy. So nampak dia ada background kat atas ni. Ataupun saya nak tukar circle and stripe. Nampak menarik sikit lah kan. Nampak fancy sikit. Circle, cloud, doodles, doodle diamonds, geometry, lunchbox and so on. So saya boleh pilih. Okay. Kemudian office theme. Office theme ni warna kita punya office lah. Macam saya pilih warna putih. Kalau saya nak warna hitam boleh. So dia akan keluar warna hitam. So yang mana yang lebih awak suka dan lebih awak mudah untuk awak tengok. So awak boleh adjust awak punya warna office. Okay, dekat bahagian office theme. Okay, ataupun colourful. Okay. Baik, seterusnya kalau awak tengok bahagian connected service. So account yang kita sign in ni dia akan automatic connected dekat dalam OneDrive dan juga site. So kita boleh automatic save dekat dalam ni. So awak create satu folder untuk kerja-kerja awak berkaitan dengan DVC 20012 and then awak boleh save automatic kat situ. Okay. Okay, sebelah kanan ni dia punya product information. Okay, lepas tu kita boleh check kita punya account. Okay, boleh check kita punya account, kita nak install dan sebagainya. So dia bagilah maklumat Office apps and device. You can install Office up to 5 PC or Mac, Apple, 5 tablet and 5 smartphone. So click install, so boleh install. Alright. Okay, satu lagi ialah license. So yang ni tak payah tukar. Tak payah tukar dan tak payah usik. Alright. Okay, Office update. So sekiranya awak nak update, updates are automatically download and install. So klik sini. So kalau awak belum update, awak boleh klik update. So dia akan update lah features yang terbaru. Okay. Clear ke? Okay, seterusnya feedback. So ini kalau awak nak bagi feedback, boleh bagi feedback. So tak payahlah yang ni. Kemudian option. So option ni nanti saya akan terangkan macam mana kita nak gunakan option. Okay. Baik. Sekarang ni bila kita dah open new document, so nampak tak? Kita punya new blank document, kita dah berjaya open a new blank document. Okay. Okay ke ni? Senyap kan? Saya risau betul lah. Okay, so kita dah berjaya create a new document, kita berjaya sign in. Alright. Lepas tu, okay, ni saya dah tunjuk tadi. Okay, yang ni untuk Word 365 ataupun Word 2019. Kalau 2019 dia akan tulis 2019 kat sini. Sebab saya punya PC dekat office ni dia gunakan 2016. Okay, yang ni saya dah terangkan tadi. Lepas tu yang ini adalah Word 365. Sama macam yang saya tunjuk tadi. Sama kan? Hello, ada ke? Sama. Okay, sama kan? Alright. Okay, maksudnya kita memang gunakan updated features yang terdapat dalam Word. Okay, lepas tu ini adalah dia punya paparan utama selepas kita open kita punya new document. So paparan utama dia macam ni. Bahagian atas ni adalah kita punya nama account. Pastikan ada nama account Kalau tak ada maksudnya awak belum sign in. Pastikan awak sign in. Sebab Office yang terbaru kena sign in. Okay, general info ni saya dah terangkan tadi kan? Ada tak saya terangkan tadi? Oh, belum lagi. Okay, so kita masuk kepada bahagian general info. Okay, general info ni sepatutnya tak apalah, saya masuk sikit lah pasal general info. Awak pergi dekat dokumen yang awak dah buka tadi. Macam mana kita nak tahu general info kita punya file? Pergi dekat file. Okay, lepas tu kita boleh klik dekat info. So dia ada beberapa maklumat berkaitan dengan general info yang ada. Protected document, kita boleh protect dokumen. This one dekat akhir topik ini pada minggu yang ketiga, keempat,
Baru saya akan ajar macam mana kita nak protect kita punya dokumen daripada orang lain copy and paste. Ataupun dia copy, dia ambil kita punya dokumen, lepas tu dia tukar nama. So kita nak elakkan daripada orang lain copy kita punya hasil kerja. So kita gunakan protected ataupun protect dokumen. Alright, kemudian dokumen yang awak gunakan ataupun awak buka, awak boleh simpan dekat bahagian save. Okey, tekan save. So automatic dia akan pergi dekat save as. Kenapa dekat save as? Sebab kita tak rename kan kita punya folder kita ataupun file yang kita open tadi. So ada beberapa pilihan, simpan kat OneDrive, site ataupun dekat dalam PC. Saya sarankan awak kalau ada laptop sendiri, simpan dekat PC. Lepas tu baru drag masuk dekat awak punya OneDrive. Takut awak tak ada internet, so macam mana awak nak buat ataupun nak open awak punya file. Tapi zaman sekarang ni boleh dikatakan memang awak ada internet lah, awak kena ada internet. So that's why kalau awak simpan kat OneDrive pun tidak ada masalah. Okay, contohnya saya buka OneDrive, saya klik lah. So bila saya nak simpan saja, dia akan required, dia akan minta awak rename kan file tersebut. Okay, so kalau awak main save saja, contohnya exercise 1. Okay, dia save. So dia akan save dalam OneDrive kat dokumen. So saya tak nak simpan kat dalam dokumen. So saya klik dekat OneDrive. Lepas tu saya create satu folder. Okay, exercise word. Contohlah ataupun DBC kan. DBC 20012. Okay, dalam ataupun topik word. Chapter 1 word. Okay. And then saya double click. Okay, so dia akan ni. Sekali lagi. Chapter 1 nampak kosong. Exercise 1. Word document. Save. Okay, automatic dia akan tukar dan dia save. So apa saja tugasan ataupun apa saja yang awak buat dekat awak punya dokumen ni, dia akan automatic save dekat dalam awak punya OneDrive tadi. Okay, itu kelebihan kita save dekat OneDrive. Okay, lepas tu dekat dalam satu topik awak ni, dia ada satu part iaitu kita nak print. Kita nak print kita punya dokumen. So bila kita nak print kita punya dokumen, kita pergi dekat file, kemudian pilih print, and then awak boleh pilih printer. Kalau awak ada printer kat rumah, pilih printer kat rumah and then klik print. Oleh sebab file saya ni kosong, so tak ada lah dia punya perkataan ni. Bila kita preview print preview ni tak nampak perkataan, sebab kosong kan. Kalau ada perkataan, so dia akan ada. So ini awak boleh setting dia punya printer setting kat sini. Okay, so kalau nak back, klik dekat perkataan ataupun simbol back kat sini. Okay, clear tak setakat ni? Okay. Baik, seterusnya. So generate info So kita akan masuk dekat practice text editing. So 1.2. Tadi 1.1 kan, create a new document. So kita dah berjaya untuk create a new document. Lepas tu dah berjaya macam mana cara kita nak save kita punya dokumen. Alright. Lepas tu kalau kita nak open macam mana, so kat situ boleh So contohnya saya close, lepas tu saya open. Okay, saya open, saya pilih, saya open daripada OneDrive, saya cari folder chapter 1.
klik exercise 1. Klik open. So dia akan automatic open. So nampak kat atas ni, file name kita boleh tukar, location dia akan automatic save dekat kita punya folder di dalam OneDrive. Okay, kalau awak tak buat folder, dia akan terabur, nanti awak pening. Okay, bahagian atas ni, okay, so kita nak kenal pasti features yang terdapat dalam Word. Okay, so tengok nota yang saya tunjuk dekat skrin, 1.2, okay. Okay, untuk subtopik 1.2, practice text editing features. Sebelum kita nak memulakan text editing features ataupun sebelum kita nak practice menggunakan text editing features, kita kena kenal pasti features yang terdapat di dalam Office Word. Okay, features yang pertama ialah yang bahagian atas sekali tu kita panggil dia sebagai file name. Kalau awak buka, awak tutup, buka, tutup, dia akan kira berapa kali awak buka. Kali pertama awak buka dokumen 1, kali kedua awak buka dokumen 2, kali ketiga awak buka dokumen 3. So yang tu kita panggil dia sebagai file name. Okay, bila awak dah rename file tersebut, dia akan tukar ikut nama yang awak rename kan. Okay, so bahagian atas ni kita panggil dia sebagai file name. Okay, baik, sebelah kanan ni Oliver Cook ni ialah dia punya account name. Okay, lepas tu bahagian atas ni ada gambar disket ni. Okay, yang ni kita panggil dia sebagai tool access bar ataupun toolbar access. Tak silap saya bahagian 3 ni kita panggil dia sebagai toolbar access. Nanti kita tengok Okay, lepas tu this one sebagai dia punya menu, file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view. So this is kita panggil dia sebagai menu ataupun ribbon menu ataupun tab menu Okay, bahagian atas ni kita panggil dia sebagai tab menu. File, home, insert, design, layout, reference, mailing, review and view ni kita panggil sebagai tab menu. Atas pada ni kita panggil sebagai toolbar access menu. Okay, ni kena ingat sebab nanti dalam teori test kemungkinan soalan tu dia bagi gambar aja, lepas tu dia minta awak kenal pasti apa nama-nama ni. Okay, baik. Seterusnya di bawah tab menu ni kita panggil dia sebagai command group ataupun group menu. Group menu bawah ni kita panggil dia sebagai group menu. Okay, contohnya home tab, bawah dia ada clipboard group menu. Font group menu. Paragraph group menu. Okay, style group menu dan sebagainya. Editing group menu. Okay, kat hujung ni dia ada simbol untuk collapse ribbon. Alright, dekat bawah ni kalau ada bawah hujung ni kotak ni kita panggil sebagai dialog box launcher. Okay, dan keseluruhan ini kita panggil dia sebagai ribbon menu. Keseluruhan ni kita panggil dia sebagai ribbon menu. Okay. Okay, baik. Seterusnya kita tengok bila awak open saja awak punya dokumen, dekat bahagian bawah ni dia ada slider zoom. So awak boleh zoom awak punya dokumen tu tadi. Nak kecil ataupun nak besar boleh zoom kat sini ataupun boleh adjust kat bahagian view. Alright. Okay. So kita buka kita punya file tadi. Okay. Sekejap Okay. So bila awak buka awak punya file tadi, so bahagian atas ni kita panggil dia sebagai tool access bar. So bila awak klik sahaja ataupun quick access toolbar. Nampak tak? Bila awak klik saja dekat drop down menu ni, dia akan bukan awak klik awak hover saja awak punya cursor mouse tu dekat dia punya butang drop down menu ni, awak akan nampak dia punya nama bagi menu kat atas ni yang kita panggil dia sebagai quick access toolbar. Okey, so apa yang ada kat atas ni dia ada auto save ataupun simbol disket iaitu save control S. So yang ni pun awak kena tahu sebab kalau kita onkan auto save, so
So bila kita buat saja kerja kita, dia akan auto save. So nampak tak, last modified 7 minute ago. So saya tak buat apa-apa lagi. So kalau awak nak selamat, onkan saja auto save. So takut kita duk buat kerja, kita terlupa, lepas tu tiba-tiba blackout kan. At least kurang-kurangnya dia akan save kerja kita yang mungkin 1 minit sebelum blackout. Okay, quick access toolbar. Di bahagian quick access toolbar ni dia ada account name. Lepas tu yang terbaru ni upcoming features. Okay, boleh try, nanti awak boleh explore sendiri. Kemudian dia akan ada ribbon display option. Okay, ribbon display option kan tadi saya dah terangkan, keseluruhan ini kita panggil dia sebagai ribbon. Keseluruhan ini kita panggil sebagai ribbon. So kita boleh tukar dia punya option display ribbon, ataupun kita boleh tukar display ribbon punya option, ataupun ribbon display option. Kita klik dekat icon ni. So bila awak klik, dia akan ada 3 option. Satu, auto hide. Yang kedua, show tabs. Yang ketiga, show tab and command. So kita cuba tekan auto hide. So apa berlaku? Ribbon ni hilang. Hilang Jaya tak? Yang lain-lain? Sambil awak tengok, sambil tu awak cuba buat. Dapat tak? Hello? Hello? Kalau ada, tolong respon. Hello. Ya. Dapat Dia tak? macam pening sikit. Okay, kat mana pening kat mana tu? Tengok kat skrin. Sekali lagi. Kalau ada masalah, tolong bagi tahu. Okey, sekarang ni kita baru sampai dekat bahagian ribbon display option. Dapat tak sampai sini? Siapa yang lost, tolong maklumkan kepada saya. Okey, ataupun nanti awak boleh tengok rakaman, ada buat rakaman kan? So boleh tengok record. So saya tak berapa galakkan awak tengok record ni sebab nanti kebanyakannya pelajar ni tak tengok pun record. Record saja, lepas tu dia tak tengok pun sebab dia sibuk dengan benda lain. Nak tengok Netflix lah kan, nak update Instagram lah, nak membawang lah dan sebagainya kan. So tak ada masa. So masa dia ialah paling berkualiti ialah masa dalam kelas. Okay, so dapat tak kat ribbon display option ni? Dapat tak? Dapat. Okay, pastikan sign in klik dekat ribbon display option. Lepas tu kita cuba satu-satu. Mula-mula kita cuba auto hide. Jadi tak macam yang saya buat ni dekat awak punya file? Jadi. Okey, bagus. Kalau jadi, so macam mana kita nak patah balik? Bila jadi sesuatu yang pelik, apa yang berlaku ialah pelajar ataupun pengguna dia akan panik. Untuk alamak macam ni, hilang kan? So jangan panik. Sebab tu pentingnya ilmu ni. Pergi klik dekat ribbon display option. Lepas tu nampak tak, kita sekarang onkan option auto hide ribbon. So jangan panik. So kita tahu apa nak buat. Kita tekan show tab dulu. Nampak show tab, oh dah ada dah. Alamak, tapi dia punya kat bawah tu tak ada lah. Kan? Sebab kita hanya showkan tab menu saja. Nampak tak tab menu? File, home, insert, draw, design, layout. So ini semua tab menu. Dan juga bahagian atas ni adalah dia punya quick access toolbar. Yes, ada soalan? Dapat tak? Okey. Okey, satu lagi kalau katakan, panik juga tak dapat lah kan. Klik lagi sekali kat ribbon display option ni, klik dekat show tabs and command. So dia akan displaykan balik dia punya option ataupun ribbon display yang asal. Maksudnya dia show tab dan juga dia show ribbon. So that's why bahagian bawah ni adalah kita panggil dia sebagai command group. Okey, bahagian bawah ni command group, bahagian atas ni adalah tab menu. Okey, clear? Lepas tu kita boleh minimize ataupun maximize ataupun kita boleh close. Kalau awak klik button pangkah ni, automatik awak akan close.
Okay. Lepas tu this is kita punya tempat kita nak buat kerja ataupun kertas kita. Okay, kertas kita ni kita boleh set dia punya size pada tab menu. Pada bahagian tab menu, okay, klik kat tab menu. Lepas tu kita ada margin, orientation, size. So kita boleh setkan size kertas kita size apa, A3 ke A4 and so on. So biasanya kita akan setkan dia sebagai A4. Okay, apa beza A4 dan letter? Nampak macam sama kan? Klik letter. Nampak macam sama kan? Sebenarnya ada beza. Kalau standard British ataupun UK ataupun Malaysia, kita akan gunakan A4. Kalau standard US, kita akan gunakan letter. Boleh faham? Okay, so itu macam mana kita nak setkan size kertas kita. Okay, yang lain-lain tu kita akan belajar kemudian. Okay, pergi dekat home tab menu. Lepas tu kat bahagian bawah ni ada lagi kita boleh fokus. Okay, katakan bila awak dah fokus, alamak macam mana patah balik? Klik saja restore down. So dia akan patah balik and then maximize. Okay, cuba klik fokus. Nampak? So klik, jangan pangkah. Klik dekat restore down. So and then klik balik maximize. Okay, satu lagi ialah read mode. Read mode pun sama juga. Okay, so pilih saja kat sini. Restore down and then okay, ataupun sorry. Awak boleh tukar kat sini. Kat bahagian bawah ni. Print layout. Okay. Satu lagi web layout. Okay, so kita gunakan default kita punya setting iaitu print layout. And then sebelah kanan ni zoom slider. So set saja 100% ataupun kurang pun boleh. Okay, boleh tak setakat ni? Okay, seterusnya kita boleh setkan kita punya view ni pada view menu ataupun tab view menu ataupun view tab menu. Okay, view tab menu. So read mode, print layout, web layout. Lepas tu sama ada awak nak tengok one page, multiple page ataupun 100%. So kat sini. Okay, clear tak setakat ni? Ya. Okay, baik, bagus. Okay, so seterusnya, saya ada satu ni. Okay, text editing features. Dalam text editing features, awak akan belajar macam mana nak gunakan text formatting, font formatting, style formatting, text color, undo, redo command, cut, copy and paste, find and replace function. Okay, sebelum tu awak kena tahulah apa yang terdapat dalam ribbon. Okay, untuk kita mempelajari yang text editing features, kita akan gunakan home tab menu. Lepas tu kita akan gunakan clipboard command group, font formatting command group, paragraph, style formatting dan juga find and